Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 10 Disember 2021. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB kini berusaha menangani isu kegiatan penyambungan bekalan elektrik secara haram di lokasi penempatan dibenarkan di negeri ini. Ketua Pegawai Transformasi CTO SESB, Insinyur Nur Hizami Abu Hassan berkata, pihaknya telah pun mengemukakan cadangan kepada kerajaan negeri bagi menangani perkara tersebut. PSSB juga dalam usaha dalam kerjasama kerajaan negeri dalam usaha memikirkan satu kaedah untuk memberi bekalan kepada pengguna-pengguna yang layak di tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi yang dibenarkan. Beliau berharap dengan adanya kaedah baharu ini nanti akan dapat menyelesaikan permasalahan berkenaan secara sistematik. Insinyur Nur Hizami ditemui di Keningau. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan peningkatan sebanyak 7 kes semalam iaitu 329 kes menjadikan jumlah kumulatif kini 236,375 tu kluster baru dicatatkan melibatkan institusi pendidikan di Ranau. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster diberi nama kluster Dibut Timbua di daerah Ranau ini berpunca daripada seorang guru lelaki yang dikesan positif melalui saringan kendiri. Saringan lanjut mendapati 31 orang lagi dijangkiti. Kesemua pesakit diasingkan dan dirawat sewajarnya. Antara lokaliti terlibat dengan kluster ini ialah Asrama SMK Timbua, Kuartus SMK Timbua dan Kuartus SMA Muhammad Ali. Sementara itu, daripada 329 kes baharu, Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi dengan 73 kes, Pinampang 31 dan Ranau 23 kes. Sebanyak 16 daerah merekodkan kes pada angka 1 digit sahaja dan satu daerah iaitu Semporna tidak merekodkan sebarang kes baharu. Manakala 325 pesakit COVID-19 disahkan sembuh semalam, menjadikan jumlah kumulatif sembuh kini 226,655 orang. 3 kes kematian turut dilaporkan semalam iaitu masing-masing satu di Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Marudu. Sebelum beralih ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Seramai 4,228 graduan Universiti Malaysia Sabah UMS akan menghadiri Majlis Convocation kali ke-22 dan ke-23 masing-masing pada Mac dan Jun tahun depan. Daripada jumlah itu, seramai 77 graduan akan menerima ijazah Doktor Falsafah PhD. Untuk tahun ini, kita ada seramai lebih 4,200 pelajar yang akan bergraduat dan untuk kali ini juga bilangan graduan seramai 77 PhD akan juga bergraduat dan ini merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh Universiti Malaysia Sabah. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata demikian kepada media selepas mengetuai rombongan UMS melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Profesor Datuk Dr. Taufik memaklumkan Tun Juhar yang juga Chancellor UMS bersetuju untuk melaksanakan pemakluman Majlis Pengisytiharan Convocation UMS bagi graduan tahun 2021 pada 22 Disember ini secara dalam talian dan akan menghadiri majlis berkenaan secara fizikal pada Jun 2022. Katanya Majlis Convocation UMS kali ke-22 pada Mac tahun depan untuk graduan tamat pengajian pada tahun 2020 di mana Majlis Convocation secara fizikal tidak dapat dilaksanakan sebelum ini disebabkan pandemik COVID-19. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS perlu terus melakukan kerja-kerja kebajikan membantu rakyat di negeri ini terutama mereka yang terkesan
pandemik COVID-19. Demikian nasihat isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Dia minta semua isteri wakil rakyat untuk memainkan peranan di kawasan masing-masing, membantu YB lah kan dalam hal-hal kebajikan dan bantuan apa yang perlulah. Setiausaha Kehormat Mutiara GRS Datin Dayang Siti Nurhayat Awang Muhammad Saufi menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Toh Puan Nurlidah oleh rombongan berkenaan yang diketuai Isteri Ketua Menteri Datin Sri Juliah Salak merangkap Yang di-Pertua Mutiara GRS di Istana Seri Kinabalu. Tujuan kunjungan bagi menyatakan hasrat agar Toh Puan Nurlidah menjadi penaung Mutiara GRS. Sebanyak 80 bakul makanan diagih Majlis Ugama Islam Negeri Sabah MUIS kepada asnaf zakat yang layak di sekitar Pulau Sebatik Tawau. Majlis penyampaian bakul makanan disempurnakan Timbalan Yang di-Pertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad bersama-sama pemimpin pembangunan masyarakat PPM kawasan Sebatik Hadi Syam Nureddin. Selain pengagihan bakul makanan, pihak MUIS juga melaksanakan ziarah kasih asnaf selain melakukan ziarah terhadap pemohon yang mahu mendapatkan hak sebagai asnaf di pulau berkenaan. Untuk makluman juga, pemantauan yang sedang dijalankan sekarang, mereka ini iaitu asnaf akan menerima bantuan kewangan setiap bulan. Ada yang dapat 200, ada yang mendapat 300 mengikut kategori masing-masing. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ziarah kasih asnaf zakat di Masjid At-Taqwa Kampung Wallace Bay, Pulau Sebatik Tawau. Kita berharap program-program seperti ini daripada NGO kerajaan yang lain, daripada kementerian-kementerian sudilah turun ke Sebatik ini khususnya untuk memantau dan meninjau permasalahan daripada rakyat yang ada di sini. Jadi kita berharap perkara ini dapat diteruskan di masa-masa yang akan datang. Penganjuran dialog cegah jenayah syariah wajar diteruskan bagi membantu masyarakat memahami undang-undang melalui Mahkamah Anak Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kawasan Tunku, Momen Angsai berkata, penganjurannya juga mampu membimbing umat Islam menjalani kehidupan mengikut hukum Islam sebenar. Kita mau menseragamkan di antara undang-undang Mahkamah Anak Negeri dan juga Jahins ya, untuk supaya pemimpin kita memahami ya apa keperluan-keperluan di segi penghukuman undang-undang melalui Mahkamah Anak Negeri dan juga Jahins. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan penangguhan dialog cegah jenayah syariah di Lahadatu. Dialog sehari itu turut menarik minat penyertaan pemimpin bukan Islam bagi memahami undang-undang syariah di kawasan masing-masing. Kita juga memberikan maklumat-maklumat supaya masyarakat, terutamanya pemimpin masyarakat, cakna, peka dan juga tahu mengamalkan undang-undang khususnya undang-undang jenayah syariat. Harus diteruskan sebab program seperti ini adalah menampakkan bahawa dapat para belia melihat tentang kes-kes jenayah bagian syariah ini tentang masalah perkahwinan apa. Jadi saya berharap program seperti ini dapat diteruskan khususnya di kawasan Tunku ini. Graduan universiti diseru untuk lebih mengambil berat tentang status biodiversiti khususnya di Sabah. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, ini kerana isu alam sekitar kini lebih relevan kepada pelbagai masyarakat berbanding sebelum ini. Menurut Prof. Datuk Dr. Taufik, penyaluran maklumat mengenai isu alam sekitar dapat membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran global. Those graduating from the university are expected to be more concerned about biodiversity and all the matters to environmental sustainability and societal well-being. Environmental issue and interdisciplinary perspective are more relevant today than ever before in helping the society adapt to changing global environment. Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan bioteknologi pasca siswazah antarabangsa IPCB ke-5 secara maya.
Persidangan diadakan dengan kerjasama UMS, Universiti Malaysia Terengganu UMT, Soka Universiti Jepun dan Institut Teknologi 10 November Indonesia. Ia bertujuan mengukuh kerjasama penyelidikan pelbagai hala dalam ASEAN sekaligus memaju generasi sains bagi memacu pembangunan mampan sumber asli. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Sentiasa patuhi SOP dan laksanakan kawalan kendiri yang ketat. Assalamualaikum dan salam hormat.